لهبي بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلي على النبي والتبسم dan Nabi tabasam witabasam dan Nabi tabasam. Allahumma salli alaihi. Qalbi al-mutayyam kullama salla alaika wa sallama zaqa sa'adata mukhraman ya sayyidi ya Muhammad. Sallu alaihi syafi'il ummah bizikrir rasul tushhadul himmah. Ya Rabbi bijahin nabi azihil ummah. Ya Rabbi bijahin nabi azihil ummah. Qamarun zidna nabi qamarun wa jamil zidna nabi wa jamil. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah habibi nur sata al-Madina. من صلى صلاته اتحلى بصفاته يا بيختلف دله ماشي شفاله في مماته. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا رسول الله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana menghimpunkan kita pada pagi ini untuk kita bersama-sama dalam satu program, untuk kita bersama-sama untuk mendengar Salam Duha Darul Mumtaz yang dibawakan program ini setiap pagi Isnin hingga hari Khamis, khas khususnya dalam laman rasmi Facebook Madrasah Darul Mumtaz. Baik, saya Muhammad Mukris, Technical IT. Turn saya lah untuk saya memberikan sedikit sepatah dua kata pada pagi ini. Jadi hari ini saya cuba untuk membawa tajuk saya sendirilah. Dan pagi-pagi saya dah buat bawa tajuk yang begitu berat untuk dihadam lah. Tapi berat-berat pun ia berkaitan dengan keluarga kita, ia berkaitan dengan masyarakat kita, ia berkaitan dengan orang sekeliling kita. Tajuk yang saya bawa ni. Tapi cuba nanti kita dengar elok dan kita ambil, walaupun saya cuma menyampaikan dengan penyampaian yang sangat ringkas. Okey. Sebab Salam Duha Darul Mumtaz ni kita target cuma seorang boleh cakap lebih kurang 15 minit lah. Kalau lebih tak ada masalah. Cuma saya dekat sini, saya bukanlah orang yang boleh bercakap panjang, orang yang reti cakap. Cuma boleh untuk saya sampaikan apa yang patut. Jadi apa tajuk saya pada pagi ini? Tengok apa tajuk kita pagi ini. Okey. Tajuk saya nak bawa pada pagi ini ialah anak kita sedang dijajah oleh hedonisme. Mana dah? Mana? Ni. Ni. Anak kita sedang dijajah hedonisme. Begitu berat lah kita kata tajuk ni. Sebab apa? Sebab pertama anak kita ni anak yang kita zuriat kita ada masyarakat kita pun, kalau saya sebagai cikgu, saya ada anak murid, dan benda ni kita tengok tajuk dia ialah sedang dijajah. Betul ke sedang dijajah? Dia dijajah sebab apa? Sebab dijajah sebab dia masih di dalam kotak dia. Bukankah kita ni dah merdeka 63 tahun? Dah. Bukan kita ni dah merdeka ke? Dah. Kita dah merdeka, tapi itu merdeka untuk negara, bukan lagi merdeka dalam segi pemikiran kita. Tapi yang tajuk ni, tahu tak apa itu hedonisme? Tahu tak apa itu hedonisme? Jadi hedonisme ni, sekejap kita cerita. Sekejap kita tengok satu persatu huraian ataupun satu persatu maksud yang boleh kita ambil faham. Dan benda ni kita kena ambil tahu, dan memang sangat-sangat berlaku pada zaman kita. Zaman kita, zaman daripada kita muda sampailah sekarang. Zaman dulu sampailah sekarang. Dan makin lama makin teruk apa yang telah terjadi pada hari ini. Nantilah kita cerita. Baik. Tadi saya ada membaca
potongan ayat daripada ayat Al-Quran yang mana saya baca sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Maksud dia walan tarda, sekali-kali tidak akan redha. Tarda, sekali-kali tidak akan redha orang-orang Yahudi, ankal yahudu walan nasara, dan juga orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, hatta sehinggalah kamu ini mengikuti jalan-jalan yang mereka bawa. Allah sambung lagi, kul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, agama Allah itu petunjuk yang benar. Agama Allah itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan memperoleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Min waliyyin wala nasir. Kita nak cerita pada pagi ini yang mana disebutkan di dalam ayat ini bahawa sekali-kali tidak akan redha orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, sehinggalah kita ni umat Muhammad, kita ni orang Islam mengikuti jalan-jalan mereka. Dan benda ni adalah satu perkara yang betul, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ini. Sekali-kali orang Yahudi dan juga Nasrani tak akan redha kepada kita, sehinggalah kita ni ikut cara hidup mereka, sehinggalah kita ikut cara hidup mereka, cara mereka berfikir, cara mereka makan, cara mereka berhibur, cara mereka melakukan perbuatan harian. Barulah mereka rasa redha dengan kita. Dan kenapa kita perlu nak cari redha orang-orang Yahudi Nasrani ni? Ini kita kena tahu bahawa kita hidup kat zaman ni, zaman yang sekarang ni. Cuba tengok Yahudi di negara mana? Di negara mana yang paling banyak? Di negara Israel. Betul tak? Di negara Israel. Bahawa sekarang ni negara-negara Islam juga banyak yang menjadikan negara Israel sebagai tempat diplomasi yang paling mereka nak. Tapi kita tak tahu. Contohnya negara-negara Arab sekarang ni, banyak diplomasi yang telah dimeterai. Tu saya rasa terdapat banyak benda yang mereka nak dapat benefit ataupun kelebihan daripada Israel itu sendiri. Dan yang ini ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita, kita ni Yahudi dengan Nasrani sepatutnya ikut orang Islam, ikut apa yang ajaran Islam bagi, sebab Islam tu agama yang syumul, agama yang penuh. Okey, tapi kita yang kena ikut depa. Tak? Sebab tu kita kena kukuh akidah kita kena kukuh pegangan kita, hati kita, supaya kita tetap bersama dengan Islam, tetap mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu berkenaan dengan ayat tadi. Kita masuk pula kepada tajuk kita pada hari ini. Panah. Tajuk hedonisme ni. Mana ni? Tajuk hedonisme. Okey. Hedonisme, kalau siapa pernah dengar, ia ni adalah satu pegangan, satu pandangan ataupun satu falsafah yang dibawa oleh Yunani. Yunani lama dah ni. Okey, hedonisme ni satu pandangan atau satu fikrah, satu pemikiran yang menyatakan bahawa perkara yang terbaik di dalam dunia ini, perkara yang paling disukai dalam dunia ni adalah kita memaksimumkan keseronokan dalam kehidupan.
dan menjadikan keseronokan, kesenangan itu adalah satu matlamat kehidupan. Okey, faham tak? Okey. Maksud dia nak kata hedonisme ni penuh dengan keseronokan. Hidup dia penuh dengan keseronokan, penuh dengan kesenangan. Dia nak buat apa ikut suka dia. Ya, yang ni adalah satu pemikiran, satu falsafah, satu pembawakan orang-orang yang membawa satu pemikiran ni datang kepada kita. Okey, kalau ikut hedonisme ni, dia sebenarnya adalah dua perkataan yang digabungkan. Perkataan yang pertama hedon. Hedon. H-E-D-O-N-E. Hedon. Apa maksud hedon ni? Hedon ni adalah satu perkataan yang berasal daripada Greek Yunani. Greek Yunani yang memberi erti kesenangan, memberi erti keseronokan. Yang tu maksud dia, keseronokan. Isme ni ism ni, kalau kita menurut Kamus Dewan, ia ada banyak maksud. Antaranya maksud dia kepercayaan, gerakan politik, keagamaan, sifat ataupun perlakuan. Jadi yang manakah paling tepat untuk kita katakan hedonisme ni? Maksud dia, hedon ni keseronokan, isme ni kita kata kepercayaan. Kepercayaan, ataupun satu gerakan untuk menjadikan kesenangan, keseronokan di dalam dunia ni adalah satu matlamat kehidupan. Oh, berat betul. Berat sangat tajuk pagi ni. Tapi saya nak kongsi juga kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dapat faham benda ni yang sedang menjajah. Betul-betul memang sangat menjajah diri kita. Hatta saya pun sebenarnya terasa juga perkara-perkara sebegini. Sebab kita ni sekarang ni banyak sangat yang dijajah kepada kita ni dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk cara kita berfikir. Tapi sepatutnya kita berfikir ni dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang bagaimana? Cara yang sepatutnya kita fikir adalah cara yang mengikut acuan Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga ijma', qiyas, dan juga pandangan-pandangan ulama lah. Yang tu sepatutnya yang menjadi cara berfikir kita dalam dunia, dalam kehidupan kita. Macam mana cara umat Islam berfikir? Umat Islam berfikir keseronokan, berhibur tidak salah. Tidak salah. Tapi yang salahnya adalah apabila kita menjadikan penghiburan tu, keseronokan tu secara berlebihan. Kalau nak seronok ni berlebihan, betul-betul seronok. Nak keluar pergi mana ikut suka, nak pergi kelab malam, nak pergi jumpa kawan lelaki perempuan campur. Tu yang sedang barah sangat-sangat yang sedang berlaku. Okey, cuba kita tengok yang satu lagi definisi hedonisme yang berdasarkan daripada Kamus Oxford English Dictionary. Ia menyatakan bahawa hedonisme ni adalah satu doktrin ataupun teori etika. Teori etika yang menyatakan keseronokan merupakan tahap kebaikan tertinggi dan matlamat akhir sesuatu tindakan. Okey, maksud dia hedonisme ni adalah satu doktrin. Doktrin ni apabila kita tengok, maksud dia sangat-sangat jahat. Sebab apa? Doktrin ni kalau kita dengan bahasa mudahnya adalah kita brainwash. Kita brainwash otak ataupun pemikiran anak-anak yang pada masa sekarang. Supaya apa? Dia kata supaya menyatakan keseronokan, berhibur, bersuka merupakan tahap kebaikan. Parah ni, parah. Nyatakan tahap kebaikan paling tertinggi dan matlamat akhir satu tindakan. Maksud dia
Keseronokan ni matlamat hidup dia. Dan hedonisme ni adalah satu doktrin. Doktrin ni betul-betul brainwash. Betul-betul dalam otak dia, asalnya dia kata, contoh Islam kata hiburan ni tak salah, cuma jangan berlebihan. Jangan buat perkara yang Allah tak suka, jangan berzina, jangan minum arak, jangan pegang perempuan, jangan tengok aurat, jangan langgar ikhtilat antara lelaki dan perempuan. Tu Islam kata. Tapi apabila hedonisme ni menyerang, dia akan kata doktrin, dia akan brainwash balik, kata tak apa, bukan buat apa pun, main telefon je pun, main TikTok, nari sana menari sini, satu dunia tengok anak-anak kita tengah bergelek sana bergelek sini dengan pakaian yang ketat. Ni muslimat Lepas tu main game PUBG, contoh PUBG, Free Fire, apa lagi, tapi Dota jarang. Dota ni jarang kita tengok sampai dia ada, tapi game dia tahap tinggi lah. Main game, contohlah main game, apa lagi, last sekali minum arak. Contoh dia kata biasa, tak ada apa pun. Pegang tangan perempuan ni tak ada apa lah, tak ada masalah apa lah. Itu adalah satu doktrin. Itu adalah satu pemikiran yang dibawa. Dia kata tak apa, tak masalah lah. Dia akan mengetepikan pandangan Islam, pandangan pegangan agama. Yang ni kita nak masuk. Nak masuk. Apa nak masuk apa? Kita nak cakap hedonisme ni merupakan sebahagian daripada sekularisme. Masuk pula term baru, sekularisme. Saya yakin tuan-tuan dan juga puan-puan pernah mendengar perkataan sekular. Dan tambah lagi satu perkataan, isme. Jadi sekularisme ataupun dalam bahasa Inggeris secularism. Secularism ni benda apa? Secularism ni sama juga satu bentuk fahaman, satu bentuk pemikiran, doktrin yang menyatakan pendirian, menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Faham boleh nah? Kita nak kata sekularisme ni dengan kata mudah, dia tolak pegangan agama dalam kehidupan dia. Tak kira lah agama apa. Ni sekular ni dia serang. Mula-mula dia kata tak kira agama apa, Buddha ke, Hindu ke, Kristian ke, dia nak tolak nilai-nilai agama tu dalam kehidupan. Dia kata kalau kamu nak mengamalkan agama, kamu masuklah ke dalam rumah ibadat kamu sendiri. Okey? Tapi in fact dia nak serang pemikiran umat Islam. Dia nak serang ataupun nak menjadikan umat Islam orang yang lemah pemikiran dia. Dan hedonisme ni saya cakap tadi, ia adalah sebahagian daripada sekularisme. Sekularisme satu perkara term yang sangat besar. Sebab hedonisme, sekularisme, dia nak mengetepikan nilai-nilai agama dalam kehidupan dia. Jadi dia bawa dulu hedonisme untuk dia menjadikan keseronokan tu adalah tujuan utama dia. Okey, baik. Hedonisme ni keseronokan yang berasaskan kepada penentuan akan fikiran. Okey, jadi capailah matlamat sekularisme yang mana dia nak membebaskan manusia daripada unsur-unsur ketuhanan, unsur-unsur keagamaan melalui hedonisme. Melalui hedonisme. Mudah bagi dia nak mengetepikan agama, mengetepikan nilai-nilai agama, mengetepikan hukum hakam, contoh dalam Islam, dan menjadikan hedonisme
ataupun keseronokan berhibur ataupun menjadikan keseronokan berlebih-lebihan dalam kehidupan. Mudah untuk matlamat sekularisme menjalankan. Ni negara kita ni China ni. Ada duk bunyi dah nak jadikan negara Malaysia sebagai negara sekular. Macam negara sekular maksud dia agama dan pendirian agama tidak akan masuk dalam pentadbiran negara. Maksud dia kalau ada menteri agama, automatik menteri agama tak ada. Maksud dia negara ni bebas, tak ada pegangan agama. Okey, baik. Hari kita dapat tengoklah hedonisme ni dia mengejar kekayaan dunia, mengejar pangkat dan juga kuasa. Ada juga, dan juga dia nak puaskan nafsu dia. Dia nak puaskan nafsu dia, berhibur, dia hidup berfoya-foya sehingga dia lupa tentang tujuan sebenar manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita ni sebab apa? Dan orang-orang yang telah dijajah pemikiran mereka ni dengan hedonisme, mereka telah lupa bahawa kita ni hidup atas dunia, hidup atas muka bumi hanyalah untuk menjadi hamba Allah, menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya illa liya'budun, melainkan ia menyembahku. Itu ayat Allah SWT dalam surah Az-Zariyat 56. Okey. Kita ni kena tahu kita punya tujuan kehidupan kita ni adalah untuk kita beribadah, untuk kita menyatakan pengibadatan ataupun tahap kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita ini adalah seorang khalifah di muka bumi ini. Baik. Saya rasa kita masuk sikit berkenaan dengan cara ataupun faktor penularan fahaman hedonisme, serangan penjajahan pemikiran. Okey, pihak musuh Islam yang rancang untuk menjadikan serangan pemikiran ni adalah satu serangan yang wajib untuk menyerang umat Islam. Sebab apa? Sebab dulu kalau serangan daripada berasaskan senjata, banyak yang kalah, sehinggalah jatuhnya Turki Uthmaniyah dan digantikan dengan pemimpin Mustafa Kamal Atatürk. Mustafa Kamal Atatürk tukar habis cara pentadbiran negara dengan membawa cara sekularisme dalam pentadbiran negara. Memang teruklah. Okey, matlamat pemikiran untuk kita hedonisme ni dia melalui serangan dia nak jadikan gambaran umat Islam, gambaran sejarah umat Islam ni tercemar. Nampak sangat keburukan dan boleh timbulkan keraguan orang-orang yang dahulu, orang-orang sekarang ni terhadap sejarah-sejarah Islam. Bila kita timbul keraguan tentang sejarah umat Islam dulu, bahawa kita kata umat Islam dulu ni lemah ke tak hebat mana pun dia kata gitu. Tapi dia mengangkat sejarah-sejarah barat. Sebab apa? Sebab dia duk tengok TV, dia duk tengok telefon, dia kata orang barat, orang yang ni style kan ada ni apa, boleh pegang perempuan apa semua. Umat Islam dulu tak boleh pegang perempuan apa. Jadi itu pegangan atau wujud satu keraguan dalam kehidupan dia. Okey. Akhirnya budaya hedonisme ni asalnya satu pemikiran tapi dah jadi satu budaya.
ataupun satu normalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sangat-sangat bahaya ni. Dia serang kita. Okey, antara bentuk-bentuk hedonisme. Antara bentuk-bentuk hedonisme, hiburan melampau. Hiburan melampau, pergi kelab, kelab dandut, pergi karaoke pula, tempat gelap campur lelaki dan perempuan, berdua-duaan, bersama-sama, peluk-pelukan, teruk ni. Hiburan melampau. Yang kedua, kita sebut ialah antara yang menjadikan bentuk budaya hedonisme ni. Melepak ni maksud dia, lepak ni tanpa arah tuju. Kalau melepak tu kita nak duduk sebentar, nak rehat apa semua tu tak apa. Ni lepak maksud dia anak-anak kita ni sekarang ni pakai baju elok, naik motor ramai-ramai, tak pakai helmet, pergi pasar raya, pergi mall, pergi Queens Bay contoh dia. Apa lagi? Pergi Aman Jaya, Aman Central, pergi ramai-ramai, buat style, duduk jalan ramai-ramai, pakai seluar jeans ketat-ketat, pakai seluar pendek ke, perempuan pakai baju ketat-ketat, ikut lepak. Ni hedonisme. Yang ketiga, penyalahgunaan dadah dan juga bahan. Dadah ni satu perkara yang serius. Yang keempat, bergaul bebas. Yang kelima, amalan seks bebas dan penyelewangan seks. Okey. Dia boleh membawa kepada penzinaan apabila hedonisme ni dia serang. Sebab apa? Sebab anak-anak kita ni dia sekarang ni terlalu bebas. Dia ada telefon, tuan-tuan. Dia ada telefon, dia ada komputer. Bila dia ada telefon, dia akan tengok perkara-perkara yang dia sangat-sangat nak tahu, nak tengok. Umur remaja ni banyak yang mereka rasa ingin tahu. Wujud perasaan rasa ingin tahu tu lebih daripada apa-apa pun. Jadi dia pun tengoklah perkara-perkara yang tak senonoh di website yang boleh dia tengok. Kalau tak boleh tengok, dia boleh cari pula macam mana dia nak tengok. Dia nak tengok website ni. Lebih pandai daripada kita sendiri. Dia boleh tahu yang ni IP address. Contoh website IP address ni guna IPv4 ataupun IPv6. Dan macam mana dia nak tempuhi benda tu. Contohnya dia contohnya dia buka VPN virtual. Apalah saya tak ingat virtual apa lah. Kiranya bila dia buka VPN, dia pilih negara mana yang dia nak. Tu macam saya duk tengok Netflix lah. Netflix buka yang US punya, buka yang Korea punya contoh. Okey. Baik. Bila dia tengok telefon, dia duk main game, lama-lama dia nak buat satu perkara yang lebih luar biasa. Luar biasa tu apa dia? Berzina. Ni sampai tarah ni lah hedonisme. Dan paling teruk lagi, dia boleh buat seks songsang ataupun LGBT yang sangat famous sekarang ni. Kita dengar LGBT. Apa dia LGBT? Lesbian, G for gay, B bisexual, T transgender. Okey. So dia hubungan sejenis. Sangat pelik sekarang mengundang bala Allah Subhanahu Wa Taala. Yang last sekali kita tengok minum arak dan juga memabukkan. Okey. Ini antara kita kata next level lah, boleh minum arak. Bila dia pergi ke tempat yang dia tak pernah pergi, Kuala Lumpur, dia jumpa pula kawan-kawan dia dekat universiti, jumpa pula kawan-kawan dia dekat sekolah, duk minum arak, bawa balik botol arak. Ni memang ada dekat dalam Malaysia. Okey. Alright. Kita tengok lah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba tengok isu semasa yang sedang berlaku sekarang ni. Isu semasa apa? Isu semasa yang heboh tentang
seorang anak artis yang bercumbu, yang cium di khalayak ramai. Sebuah video tu tersebar dan menyata dalam video tu ada satu perkara yang sangat serius yang perlu kita ambil tahu, yang perlu kita ambil pedoman, ambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku. Video tersebut dikongsi secara publik. Maksud dia semua orang yang di dunia ni boleh akses dia punya video cium tu, video cumbu tu, video yang sangat-sangat tidak bermoral. Sebab mereka ni remaja yang baru berumur belasan tahun. Tak silap saya 13 tahun saya tak silap, ke 15. Okey. Benda ni sangat dorok cerita kita kata dalam Terengganu ni. Dorok cerita teruk sangat. Masalah dia share dekat public tu satu. Dan juga dia buat satu perkara yang sangat memalukan itu di dalam public juga. Public ni maksud dia khalayak ramai lah. Sangat-sangat teruk lah kita kata. Ini satu pemikiran macam mana budak tu dia boleh cium perempuan tu dengan rasa tanpa rasa bersalah, tanpa rasa diikat dengan peraturan atau apa-apa. Sebab dia buat khalayak ramai, tuan-tuan dan perempuan, khalayak ramai. Dan juga dia boleh fikir dia nak share video dia dekat orang lain. Tahap pemikiran yang macam mana yang sedang dijajah oleh budak tu. Tuan-tuan, tak kira lah siapa pun, kita kena cuba ajak anak kita kena cuba bawa anak kita cara berfikir yang sebetul-betulnya kita dididik oleh mak ayah kita dulu-dulu. Dulu orang tua penuh dengan adat dan juga larangan. Tapi kita kata adat ni menyusahkan, larangan ni sangat menyusahkan. Pokoknya bila ada perkara tu mak ayah kita larang dulu, ada sangat banyak kebaikan untuk di hari kemudian dan sangat membentuk pemikiran anak-anak ke hadapan. Okey. Cuba bayangkan macam mana pemikiran dia boleh kata cium je, cumbu. Tak tahulah pernah buat perkara lagi teruk ke apa. Tapi yang bercumbu ni satu perkara yang teruk lah. Sebab sangat-sangat muda lagi, tuan-tuan. Umur belah 13 anak-anak kita di madrasah termumtaz pun sama. Sangat-sangat kita kata dia boleh kata benda tu perkara biasalah sampai dia boleh buat taraf tu. Yang ni satu bentuk serangan pemikiran lah, tuan-tuan. Boleh sampai taraf tu. Tak mustahil kita yang berada di Padang Serai, kita yang berada di mana-mana juga mengalami perkara yang sama, cuma tak di-share kepada publik. Cuma kita tak tahu saja. Okey? Okey, masuk kesimpulannya serangan pemikiran ini, cara falsafah ini merupakan satu cabaran yang sangat besar, cabaran daripada bentuk kita ni nak menjadikan ummah Islam yang sekarang ini berdisiplin, mengikut acuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sebagai guru, sebagai cikgu, kita nak membawa ataupun saya menyeru kepada ibu bapa supaya kita isikan spiritual ataupun ruhani dalaman anak-anak kita ni kepada pengisian agama. Pengisian agama, walaupun saya ni sebenarnya bukan daripada berlatar belakangkan pendidikan agama, tapi kita cuba. Saya alhamdulillah dididik baik oleh mak ayah saya, dan benda pengisian rohani inilah
yang sangat mencetuskan penyakit sosial yang sukar dibendung. Kalau kita ada masalah spiritual ataupun masalah rohani dalam diri kita, masalah dalaman dalaman. Pertama, akidah pelajar-pelajar, akidah budak-budak. Yang kedua, macam mana fahaman hukum hakam mereka. Ini kita cuba terapkan sikit demi sedikit untuk kita jamin institusi kekeluargaan masyarakat kita ni membangun dengan baik, membangun dengan unggul dan menjadikan umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terbaik. Okey, setakat sini sajalah saya punya live pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pula esok dengan Ustaz Firdaus. Baik, kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.